Assalamualaikum dan salam sejahtera. Stadium RTM pagi ini bersama dengan saya Syahrul Islam. Menjelang Piala Asia 2023 di Doha, Qatar bulan depan, pengendali skuad kebangsaan Kim Pan-gon gembira dengan pemilihan pemain dan menyifatkannya sebagai pasukan terbaik bagi menghadapi saingan penting tersebut. Jelas Pan-gon, beliau sangat berpuas hati kerana berjaya mengumpulkan semua pemain yang dimahukan kerana skuad Harimau Melaya akan berdepan tugas berat pada kejohanan berprestij yang dijadualkan pada 12 Januari hingga 10 Februari itu. Bagaimanapun, beliau akui sedikit terkilan kerana mereka tidak dapat menggunakan khidmat tiga pemain pertahanan, Syarul Nazim Zulpakar, Azam Azmi Murad dan Muhammad Ferus Baharudin. I'm very happy. All option, I get it. Just except these two injury region, Sharul Najim and Ajam from Telangana. These two, they have injury, so we cannot select. And Feroz also, we was tried to invite them, but he has planned to marry. So we congratulations to him. So he spent time to make it a new family. So another all we are here. I think best score so far. I think I'm very happy for the selection. Malaysia yang menamatkan penantian 42 tahun untuk layak ke Piala Asia secara merit akan menentang Jordan dalam aksi pembukaan kumpulan E 15 Januari 2024 diikuti Bahrain pada 20 Januari dan juara dua kali yang juga pasukan pilihan Korea Selatan pada 25 Januari. Skuad Harimau Melaya dijadual berlepas ke Doha pada Isnin depan dan akan menentang Syria dalam perlawanan persahabatan tertutup pada 8 Januari. Dalam hari itu, Persatuan Bola Sepak Malaysia FM sedang berusaha untuk mendapatkan lawan bagi aksi pemanas badan Harimau Melaya selepas perlawanan persahabatan menentang Arab Saudi dibatalkan. Presiden FM Datuk Hamidin Muhammad Amin menegaskan pasukan berstatus kelab di Qatar kini menjadi tumpuan badan induk tersebut. Mungkin akan cuba untuk lawan satu klub bila kita sampai awal. Kerana tim akan pergi 1 bulan pagi dan kalau dapat 4 bulan kita lawan satu klub, okey. But Coach Kim Pan-gon kata satu game pada 8 bulan pun dah cukup kerana untuk dia nak menukarkan pemain untuk bermain pada 8 bulan. Tapi kalau dapat sparing satu lagi klub pun okey. Sebelum ini, aksi menentang Arab Saudi yang sepatutnya berlangsung 4 Januari terpaksa dibatalkan atas permintaan pengendali baru pasukan tersebut, Roberto Mancini. Arab Saudi memaklumkan Mancini mencongak skuad kendaliannya berkemungkinan bertemu Malaysia dalam saingan 16 terbaik Piala Asia 2023 di Doha, Qatar dari 12 Januari sehingga 10 Februari 2024. Baik, ini pula melibatkan aksi persahabatan skuad Harimau Muda menentang China. Biarpun tewas, namun banyak pengalaman berguna telah diraih pasukan bawah 23 negara sepanjang 2 siri perlawanan di Shanghai. Jurulatihnya Juan Torres Garrido akui 2 perlawanan persahabatan itu menjadi bekalan penting untuk dibawa oleh anak buahnya ke Piala Asia Kelab. Yeah, I think it's overall it's a good experience. 2 games with a good opponent. The team needed to face different situations. Performance in the first game was quite satisfactory. In the second game, it took a bit more to get into the game, and then after losing 1 player and playing maybe around 60 minutes with 10. I mean, the players did a good effort. They give everything, so we take it as a part of the training. Terdahulu, harapan skuad bawah 23 tahun negara B23 untuk mengungguli aksi persahabatan kedua menentang China musnah apabila ditewaskan 1-2 di Stadium Jinshan di Shanghai, China semalam.
Bermain dalam cuaca sejuk, pasukan tuan rumah dilihat tidak seperti lawan Harimau Muda ketika perlawanan pertama apabila lebih mendominasi perlawanan dan membuka tirai jaringan seawal minit ke-5 menerusi Du Yuesheng. Jaringan berkenaan bagaimanapun tidak mematahkan semangat skuad kendalian Juan Torres Garrido untuk mengasak kubu China dan berhasil menyamakan menerusi Muhammad Alif Izwan Yuslan pada minit ke-34. Pasukan China di bawah jagaan Cheng Yaodong kemudian berjaya menggandakan kedudukan pada babak pertama menerusi Tao Qianlong untuk kemenangan 2-1. Perlawanan tersebut merupakan aksi kedua persahabatan Tier 2 di mana Sabtu lalu Harimau Muda berjaya menewaskan China 1-0. Dua aksi persahabatan berdepan China itu merupakan sebahagian persiapan skuad Harimau Muda untuk menghadapi Piala Asia B23 di Doha, Qatar, April depan. Harimau Muda diundi dalam kumpulan D Piala Asia bersama Uzbekistan, Vietnam serta Kuwait. Sementara itu, Ketua Pasukan Bawah 23 Tahun Negara Haris Haikal Adam Afkar akui masih banyak yang perlu diperbaiki menjelang aksi penting musim depan. Jelas beliau, bahagian pertahanan antara yang wajar menjadi tumpuan utama pasukan selepas ini. Bagi saya, of course saya rasa bahagian defend. Sememangnya nampak agak sedikit goyah. Walaupun saya tahu saya bermain, saya rasa saya pun goyah sikit, Safwan pun goyah sikit. Saya rasa kalau kita dapat touch up sikit di bahagian kita punya pertahanan, saya rasa insya-Allah tim akan jadi lebih baiklah di masa depan. Baik, kita beralih ke perkembangan badminton. Menjelang musim baru 2024, pemain bergu wanita utama negara Pearly Tan mahu memastikan dirinya bebas daripada sebarang kecederaan sepanjang tahun depan. Jelas Pearly penting untuknya kekal cergas bagi membolehkan beliau dan gandingannya Antinah mengesahkan slot untuk aksi sulung dalam Sukan Olimpik di Paris. Mengimbas cabaran dihadapinya sepanjang tahun ini, pemain berusia 23 tahun itu mengakui beberapa rintangan termasuk kecederaan selain jatuh sakit telah menjejaskan prestasinya di gelanggang. Pearly Tinah menutup musim ini tanpa sebarang kejuaraan apabila tewas di tangan beregu Korea Selatan Jung Nak-yun Kim Hae-jeong 11-21, 21-15, 20-22 dalam pusingan awal Masters China 2023. Pencapaian terbaik mereka pada tahun 2023 ialah muncul dua kali naib juara masing-masing pada Masters Malaysia 2023 pada Mei dan terbuka Hong Kong 2023 pada September lalu. Atlet angkat berat negara Muhammad Anik Ashdan diyakini mampu meraih pingat pada Sukan Olimpik 2024. Keyakinan itu disuarakan Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM, Datuk Ayub Rahmat. Jelas beliau, atlet berusia 21 tahun itu kini berada di landasan tepat untuk melayakkan diri secara merit ke tamasya terbesar dunia itu. Menurut Datuk Ayub, jika Anik berjaya meningkatkan prestasinya sehingga ke Olimpik Paris, tidak mustahil dia akan mencipta sejarah sebagai atlet angkat berat pertama negara memenangi pingat. Tambah Datuk Ayub, bagi mencapai sasaran itu, atlet itu perlu memperbaiki kekurangannya, terutama dalam acara snatch. Anik ketika ini di landasan tepat untuk layak ke Olimpik Paris apabila berada di kedudukan ke-7 ranking kelayakan. Atlet muda itu mencipta sensasi apabila berupaya membawa pulang 2 pingat dalam acara clean and jerk dan gangsa bagi keseluruhan kategori 61 kg pada kejohanan angkat berat dunia Grand Prix 2 di Qatar. Beliau melakukan angkatan seberat 296 kg sekaligus memecahkan rekod kebangsaan miliknya. Saudara, sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Selamat menyambut Hari Krismas buat semua yang meraihkannya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.